Kalau di Sabah ni, yang macam lompat kepada warisan itu bukan tembok pintu belakang. Macam mana tu? Sama je. Kan? Sama je. Persoalan dia, kalau betul lah mereka ni bersih. Mau bicara soal menebuk pintu, tak nak kerajaan pintu belakang. Kalau saya jadi mereka, bila saya menang saja, saya terus mengubal Akta Lompat Parti. Saya akan pastikan tidak ada sesiapa yang boleh lompat. Tapi kenapa kerajaan di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir tidak melakukannya? Sebab apa tu? Sebabnya kerana dia mempunyai grand design, planning untuk memastikan parti yang paling kecil itu akhirnya menjadi parti majoriti. Bagaimana cara dia nak buat? Cara dia buat ialah dengan mencuri. Dia dah berjaya mencuri daripada UMNO seramai 16 orang. 16 campur 13 dah ada 29. Betul tak? Betul. Kemudian dia curi lagi 9 orang. 29 tambah lagi ni dah jadi 38. 38. Betul tak? Betul. Cuma kalau dia punya proses nak bawa Isyamuddin contohnya itu hari, ada 18 lagi. Berjaya. Maka sudah menjadi mungkin majoriti. Mereka sudah menjadi parti yang mempunyai jumlah kerusi lebih banyak daripada parti-parti lain. PKR. PKR 49 sudah hilang 9 tinggal 40. Mereka daripada 38 kalau tambah lagi 10 dah jadi 48. Betul tak? Betul. Maka mereka lah majoriti dan tidak perlu kerusi Perdana Menteri itu diagihkan ataupun diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Betul. Itu sebabnya mereka tidak mengubah Akta Lompat Parti. Mereka tak gubal Akta Lompat Parti sampai sekarang ya. Sebab mereka mahu mencuri ahli-ahli parlimen kita untuk memastikan akhirnya bersatu menjadi sebuah parti komponen terbesar di dalam Malaysia. Di dalam Pakatan Harapan. Pakatan itu ya. Itu sebabnya hari ini rakyat-rakyat kawan-kawan kita di apa ni? Di dalam UMNO, mereka harus sedar. Harus faham. Mereka harus faham kenapa PPBM mahu menyertai Perikatan Nasional. Kerana mereka tahu bahawa mereka akan pupus pada pilihan raya umum yang ke-15. Kalau mereka terus kekal bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau kita lihat umat Islam ditindas dan sebagainya, maka akhirnya 25% masyarakat Bumi Putra yang mengundi Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-18. Kalau hilang 25% sokongan dulu, boleh tak mereka memerintah? Bukan setakat PPBM tidak akan ada kerusi lagi. Kecuali mungkin 1-2 Pagur dan Langkawi ataupun Jerlun. Kan? Maka silap-silap hari bulan, kerusi 42 kerusi yang dimiliki oleh DAP juga. Kalau tanpa sokongan daripada 25% Bumi Putra pada pilihan raya umum yang ke-14, mereka juga tidak boleh memenangi 42 kursi. Mungkin tinggal 21. Betul tak? Betul. Jadi, atas dasar itu, apa yang Mahathir buat? Dia plan Muhyiddin untuk masuk ke dalam Perikatan Nasional. Untuk bersama dengan kita. Jadi, bila Muhyiddin masuk bersama dengan kita, suka tak suka, kita terpaksa memberikan kursi kepada Muhyiddin, beri kursi kepada PPBM pada pilihan raya umum yang ke-15. Apa jadi kalau kita berikan kursi? Saya ambil contoh UMNO bertanding 122 kursi. Dan dikala UMNO dihina, difitnah dengan pelbagai bentuk fitnah ni, UMNO masih memenangi 48%, iaitu 54 kursi. Orang yang kata UMNO parti dah tunggang langgang nak masuk longkang, berapa kursi dia bertanding? Dia bertanding cuma 55 kursi. Daripada 55 kursi ni, mereka hanya menang 28%. Mereka menang 13 saja. 13. Jadi, kalau 122 kursi ni, UMNO sudah bersama dengan Muafakat Nasional dengan PAS. Maka suka tak suka, 18 kursi yang PAS tandingi, kita kena bagi pada PAS. Betul. UMNO gentleman. Kita kena bagi kepada PAS untuk bertanding 18 kursi. Tetapi takkan setakat 18 kursi. Di Johor, PAS tak ada kawasan yang dia boleh menang. Tetapi atas dasar setia kawan kita dengan PAS, kan? Atas dasar ukhuwah Islamiah kita, sudah pasti Johor kita akan bagi 1-2 kursi. Melaka pun begitu. Kan?
di negeri-negeri macam wilayah persekutuan mungkin bahkan berlaku begitu. Ya. Maka akhirnya apa akan berlaku? Busuk-busuk pun kita akan bagi pada PAS 30 kursi. Berapa tinggal daripada 122 kursi UMNO? Tinggal 92. Akibat daripada 92 kursi yang kita ada ni, kita dah bawa satu lagi entiti masuk dalam pakatan kita, iaitu Bersatu. Bukan setakat Bersatu, entiti yang dah masuk dalam pakatan kita, kan? Walaupun dia dulu memenangi hanya 13 kursi, berpecah dengan Mahathir, Mahathir tarik pengaruh dia, tinggal 7 kursi saja yang asal di dalam entiti Bersatu hari ini. Tetapi disebabkan kelemahan kita, kita mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Maka yakinlah, kehendak dia 58 kursi. Kalau dia minta 58 kursi ni, kalaupun pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dapat menghalang kemarahan, saya yakin busuk-busuk pun 40 kursi akan terbang. 40 kursi. 40 kursi akan terbang. Kalau kerjasama dengan Muhyiddin Yassin dengan PPBM diteruskan. Maknanya, apa yang akan tinggal pada UMNO? UMNO hanya akan tinggal 52 kursi. Kalau dikala kita difitnah dulu pun kita boleh menang 54 kursi. Kalau kita bertanding hanya 52 kursi, macam mana kita boleh dapat lebih daripada 54? Tak mungkin, Tak mungkin. Jadi akhirnya, kita akan lihat. Akhirnya sedikit demi sedikit, PPBM akan menguasai kerajaan. Dan katalah, selepas pilihan raya umum yang akan datang, Muhyiddin menegaskan. Hari ini dia sudah mula cakap. Hari ini dia kata, kalau tuan-tuan nak saya terus jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum 15. yang ke-15, pastikan calon Perikatan Nasional menang. Di Sabah ini. Di Sabah. Itu pun dia dah umum, dia nak jadi lagi Perdana Menteri. Nak terus. Kalau katalah, tiba-tiba, katalah orang Malaysia ni semua kena pukau lah, semuanya beri sokongan pada UMNO, BN, PAS semua sekali. 122 kursi menang semua. Best case scenario. Menang semua. Maka Miracle. Kalaulah kita ada yang kursi Melayu ni, ada 122 kursi. Yang lain kursi worst case scenario, katalah semua DAP bertanding menang, habis yang lain lingkup. Sebab kena faham juga, akibat daripada mewujudkan sebuah kerajaan Bumiputera, orang Cina, orang India yang dulu bersama dengan kita ketika pilihan raya kecil di Tanjung Piai, ketika pilihan raya kecil di Kimanis, sebahagian daripada mereka agak reluctant, agak kecewa dengan Muhyiddin. Mereka akan lari. Mereka akan lihat BN juga bersama dengan kerajaan Bumiputera ni. Maka akhirnya kita tengok orang yang dulu dah benci dengan DAP, kalau tak benci dengan DAP, kita tak boleh menang di Tanjung Piai, di Kimanis. Betul tak? Betul. Orang yang dah tak boleh tahan dengan Lim Guan Eng, dengan bapa dia Lim Kit Siang, akhirnya mereka akan menyokong Pakatan Harapan. So yang tinggal kat kita 122 kursi, yang kat PH 100 kursi. Apa jadi kalau ketika itu Muhyiddin kata, saya mau jadi Perdana Menteri. Zahid pula kata, aku mau jadi Perdana Menteri. Aku kursi lebih banyak. Aku 52 kursi, kau baru 40. Betul tak? So apa jadi? Kalau ketika itu Barisan Nasional tidak mahu memberikan kursi kepada Muhyiddin, maka akhirnya Muhyiddin akan tarik 40 orang ni bergabung semula dengan Pakatan Harapan. Bergabung semula dengan DAP. Maknanya dia ada choice. Itu sebab setengah orang kata, saya ni memecah belahkan orang Melayu. Saya bukan memecah belahkan orang Melayu, sebab saya dah nampak benda ni bakal berlaku. Jangan ingat Syed Saddiq hari ni menubuhkan sebuah parti politik baru, bahawa dia tidak bersama dengan Muhyiddin, dia tidak bersama dengan Mahathir. Ini semua grand design Mahathir. Mahathir yang hantar Muhyiddin menyertai Perikatan Nasional, nak pecahkan kita daripada dalam. Tetapi sekiranya selepas pilihan raya umum ke-15, kita tak beri kerusi Perdana Menteri kepada Muhyiddin, mereka akan kembali menyatu dengan Mahathir, dia akan kembali menyatu dengan Syed Saddiq, dia akan kembali menyatu dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Ini pasti berlaku. Ini mungkin. Dan ketika itu mereka ada 140 kursi. Mereka panggil orang yang macam Isyamuddin.
Yang dulu boleh tarik 18 kursi, takkan Lepas Pilihan Raya dia tak boleh tarik 8 kursi. Ya. Cukup dapat lagi 8. Mereka ada 148. 2/3 majoriti di Parlimen. Mereka boleh hapuskan sistem raja berperlembagaan. Mereka boleh hapuskan raja-raja Melayu. Mereka boleh buang bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ya. Mereka boleh buang Islam sebagai agama rasmi. Semua mereka boleh buat. Yang ini baru orang akan faham, baru rakyat Malaysia akan faham kenapa saya menentang sebarang kerjasama dengan PPBM. Jangan sampai jadi negara republik. Kerana ini sudah jadi sejarah. Betul. Bila kita sibuk kita buat kita menentang ISIS. Ya. Di mana Muhyiddin Yassin? Dia diam. Dia berada di pihak yang mahu meratifikasikan ISIS. Ya. Kan? Bila kita menganjurkan perhimpunan muafakat ummah. Bila kita tanda tangan piagam persepakatan di antara UMNO dan PAS. Di mana Muhyiddin Yassin? Ketika itu dia menghina kita. Ketika itu dia mengatakan bahawa UMNO dan PAS berkhaluan. Bila nak dapatkan balik sokongan orang Melayu, barulah dia bersama dengan kita. Dan bila dia dah dapat selepas pilihan raya umum yang ke-15, takkan tak boleh bayangkan ke mana dia akan pergi. Dia akan menyatu, dan bila dia menyatu ketika itu, menangis air mata darah sekalipun dah tak guna. Nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur.